ramai, alhamdulillah. Ya, nampak ada peluang perubahan di Johor kan? InsyaAllah. Saya di Johor Baru tadi, kami Ulu Tiram di sini, dan Batu Pahang, Jamat, dan semalam di Melaka, sebelum itu di Perak. Dan saya bagi tahu, saya lama dalam politik, saya juga ikuti perkembangan, tapi saya ingat kita doa lalu Allah Taala. Saya rasa sudah sampai ketikanya peta politik sejarah Malaysia berubah, mengangkat rakyat naik. Ingat, dalam ucapan-ucapan terdahulu selalu saya ungkapkan pandangan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia sebut fenomena ini Thawrah Sya'ab. Ini kalau di Malaysia orang kata sebab Anwar bukan, sebab Dua Hadi Awang bukan, Lilkis Syam bukan, sebab parti-parti bukan. Yang ini kita kena ingat. Dia kata fenomena ini, kita ini hanya sekedar bercetus sedikit perubahan, ya. Tetapi dengan izin Allah ada suasana baru yang rakyat itu bangkit. Ini yang dikatakan Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Rakyat yang tuntut hurriyah, kebebasan. Rakyat yang tuntut izzah, kekuatan, kebahagiaan. Rakyat yang tuntut wal karamah, walaqad karramna bani Adam, angkat darjat manusia itu. Dan rakyat juga yang mau keadilan ditegakkan. Takbir! Allahu Akbar! Sebab itu dia tak rasa kecil dan kerdil. Apanya? Saudara nak lawan UMNO. UMNO dengan wang bilion-bilion tinggi. Awal dengan tentera begitu besar. Tak cerdik ke kita nak lawan UMNO? Tak payah tu. Tapi rakyat dia tak takut dengan dana bilion ringgit. Dia tak takut dengan tentera. Dia tak takut dengan media TV3 RPN. Kerana apa? Rakyat bangkit dan dia takut akhirnya kepada Allah SWT. Di mana-mana, saya kebetulan hari pengamaan calon, saya di Pengamat Tampau. Kebetulan calon Tampau. Jadi, saya diiring oleh Tuan Guru Haji Talib, seorang ulama di Pulau Pinang. Malam itu, Tuan Guru Haji Saleh Sik, ini ulama besar sudah. Kalau di utara Malaysia tu ulama paling besar di Pondok Sik Kedah. Dia datang ke Pengamat Tampau. Kita adakan salat hajat, ramai ribuan orang. Dan salat hajat dia bukan dia kata hajat besar, tak boleh pendek-pendek. Dia baca 100 kali qul huwallah. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, kemudian satu salam, kemudian rakaat ketiga 30 qul huwallah, rakaat keempat 40. Dia pesan kepada dia kata, Anwar, kau boleh pesan kawan-kawan buat, sebab hajat kita besar. Hajat kita nak tumbangkan UMNO. Dan UMNO ni parti besar, parti kaya, dan ramai samseng di dalamnya. Maka selepas itu dia minta saya baca tazkirah. Saya kata macam mana saya nak tazkirah depan tu. Kita ni ada apa nak? Bila ada tu guru kita hormat. Bila suruh imam minta dia dulu. Bila suruh tazkirah minta dia dulu. Tapi dia kata tak apa lah, saya selalu dia minta saya baca. Saya bukan Najib. Najib dia pergi Kelantan. Guru ni Aziz, 7 dosa besar kamu tahu tak? Iya, sungguh. Ustaz Najib ni, dia pergi Kelantan, pergi amaran Tok Guru pasal dosa besar. Kita ni kalau depan Tok Guru, kita nak tanya, minta Tok Guru bagi nasihat, bagi doa. Tok Guru beritahu dosa macam ni. Dia tak beritahu. Najib. Kamu Najib Mukhalazah pun tak jelas. Jadi ini saudara, apa tu? Ini tak boleh takabur. Dia kalau depan, kalau orang tu ada terlatih dari segi gegakkan Islam, dakwah, pelajaran, yang hormat. Bukan macam begitu. Saya ada kawan-kawan India, Hindu dia kata,
Datuk Seri ini tidak betul. Dia kata kita kalau pergi itu kuil, itu Swamiji, kita tak cakap dia punya dosa, dia cakap kita punya dosa. Hindu berbalik. Tapi kita, sebab itu saya bila tanya, dia minta juga, saya mula dengan izin apa tu buku tu saya baca ada kaitan dengan perubahan dan tukaran kerajaan, insya-Allah kemenangan talun-talun, keadilan, PAS dan DAP dengan membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini penting. Ayat ini cakap soal perubahan jiwa. Diri kena betul, akidah kena betul, akhlak kena baik, tasiyah personality kena betul, barulah komitmen dalam perjuangan ini betul. Ya. Kalau akhlak tidak, harta negeri ingat harta dia, tanah bala, tanah pak dia, syarikat San Miguel, syarikat anak dia, kontrak Petronas anak, bank adik. Jadi kita tidak mampu meletakkan hilang yang mana yang betul, yang mana yang tidak. Ini masalah. Jadi dalam Al-Quran itu kan, kalau nak ubah, change, development, progress, itu mula pada diri kita. Kalau kita faham, betul kan, barulah kita bawa perubahan. Ini kerah apa? Kerah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kita doa minta ada perubahan dalam kerajaan. Betul. Perubahan itu juga akan membawa insya-Allah kepada turun harga minyak, batal PTPTN, kemudahan kepada rakyat, turun harga. Itu jaminan kita. Tetapi lebih penting daripada itu ialah membentuk manusia yang baik. Bagaimana boleh kita jamin insya-Allah turunkan harga elektrik, turunkan harga minyak dan negara tidak bankrupt? Kerana menentukan pimpinan yang tidak tamak haloba dengan nafsu serakah untuk diri sendiri dan keluarga. Kerana kalau pimpinan itu tamak haloba, tak mungkin kita agihkan kekayaan. Sebab itu tazkiyah, qad aflaha man zakkaha, penyucian, training untuk jadi baik. Qaba man dassaha, man berjaya, falah, orang yang pilih jalan baik, dan celaka rugi bagi orang yang tinggal dalam keadaan yang menyesatkan. Saya bawa kupasan seorang pejuang Islam terkenal yang jadi Perdana Menteri Indonesia dan mengasaskan Majlis Syura Muslimin, Masyumi, dan kemudian dipenjara oleh Soekarno. Mau nak jadi hero ni kena masuk penjara dulu. Tapi banyak kali jangan. Tapi dia masuk penjara, keluar di tubuh Dewan Dakwah Islamiyah. Muhammad Nasir ni kata apa? Kaitan dengan nafsi wa masawwaha, jiwa yang bersih, yang akidah yang kuat. Ya. Karena kalau kita faham gitu, kita tak ada masalah. Ubah kerajaan untuk apa? Ubah kerajaan kena nak rebut jabatan menteri, nak menteri besar, Perdana Menteri. Rebut kerajaan kerana nak kaya, nak cari kemudahan dan gaji besar. Ataupun rebut itu untuk pastikan kita dalam keamanan, untuk tegakkan keadilan di muka bumi ini. Sebab itu dikatakan oleh Muhammad Nasir, kita bentuk kerajaan, kita ada kekuatan untuk membangun. Ya, bangun kilang, bangun gedung, bangun universiti. Tapi jangan sambil membangun kita robohkan. Kita cakap soal bangun kilang, kita rosakkan akhlak anak-anak pekerja. Kita bangunkan industri, untung ratusan juta, pekerja RM700 sebulan. Kita bangunkan elektrik dengan IPP, untung berbilion ringgit, rakyat kena bayar kadar elektrik yang tinggi. Ini membangun sambil merobohkan hidup rakyat. Ini, saudara, intisari apa yang kita nak buat dalam pilihan raya ini. Pilihan raya ini hanya bukan pertembungan dua
kekuatan Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, tetapi pertembungan nilai, pertembungan sistem etika, belajar yang saya sebut tadi, karamah, hormat manusia. Apa UMNO boleh buat begitu? Tengok, orang macam Ibrahim Madi, dia sokong jadi kalut. Ya, kita Melayu. Ya, kita Melayu, kita orang Islam. Tapi bolehkah kita boleh hina orang Cina macam dia buat penghinaan kepada orang Cina? Ini negeri Melayu, ini ketuanan Melayu. Tanah kamu ambil, syarikat kamu ambil, saham kamu ambil, lembu pun kamu curi. Hidup Melayu. Kemudian kamu hina Cina. Saudara, majoriti yang hadir ini Melayu. Tapi saudara, hebatnya Melayu itu kerana budi pekerti dan akhlak dan sosial itu baik dan adil. Sebab apa kita minta orang Cina terima kita sebagai pemimpin? Sebab dia tengok pimpinan Melayu ini tak rempak harta dia, adil kepada semua. Ini dia yang menyebabkan kita ini syuhada'a 'alan nas. Jadi kita kena faham. Dia tuduh, akhirnya dituduh apa? Kita ni jual negeri kepada Cina. Itu dia modal dia. Ya. Orang macam Melayu dicalon. Di Shah Alam, siapa calon? Habis cakap dia. Sudah, ini dia lagi. Dia cakap satu Malaysia. Kita ulama terkenal bagi pandangan tentang akidah Islam. Kita hina cerca orang India dengan kefahaman mereka di Hindu mereka. Dia faham. Tapi saya tak heran juga satu dua India, Hindu upah. Tunggu. Ada juga. Ini tak tu lagi. Ada seorang lagi. Nik Sapi yang lawan Dr. Hatta. Saya kata Hatta, mudahlah kamu. Yang lawan dia siapa? Calon Datuk Najib. Nik Sapi ini. Ini ada kes 99 dulu. Ada orang spray batal Dr. Mahathir. Orang ni calon. Jadi kata, kita perkenalkan calon Barisan Nasional Kuala Krai, Nik Sapi. Apakah istimewaan dia? Dia terkenal di Malaysia kerana spray mata Mahathir. Jadi calon Barisan Nasional. Teruknya UMNO sekarang ni. Yang lain tak payahlah. Dia tahu ketua wanita tak jadi calon. Tak payah. Naik ketua wanita, cabut jadi bebas. Jadi wanita UMNO tak ada pimpinan sekarang. Betul Najib, pemangku wanita UMNO. Bukan sekadar itu, 2 hari sebelum pilihan raya ROS ambil keputusan batalkan. Ya, DAP yang sebelum pendamaan calon DAP. Saya pimpinan PAS, pimpinan keadilan, kita pun simpatilah. Pergi jumpa Siang Bersandar, jumpa Guan Ing begini. Saya bertengok, saya simpati pun saya pegang. Saya kata, Guan Ing, apa problem my brother? Dia kata, roket sudah hilang. Pilihan raya ada 2 days, roket gone. What do we do? Saya kata relax. Kita fikir dulu nak buat. Ya. Tunggu ni Aziz, tunggu Haji Awad, terus bagi tahu. Kalau siap, kita bagi bulan, bukan tak apa, pakai bulan. Azizah tulis surat, keadilan pun boleh. Jadi kita bincang strategi paling baik. Kata pimpinan DAP, ini hebat. Jadi kita, kalau UMNO zalim macam ini, kita ajar dia. Kita minta orang Cina penyokong DAP biar sokong bulan di Semenanjung, keadilan di Sabah Sarawak. Ini je cara nak ajar. Ya. Kalau kita buat kemas, semua takut. Dia ingat bila buat macam tu habis berkecai. Orang Cina yang penyokong DAP, dia berkecil tengok roket. Kata macam tu, roket tak ada loh. Kena nak suruh di bulan, mana boleh? Kita mana perkenal? Kita perkenalkan calon kita yang lambang bulan, Saudara Lim Kim Siap. Tapi itulah hebatnya. Ini bukan hebat DAP ke PAS ke keadilan. Hebatnya kematangan rakyat Malaysia sekarang. Dia boleh terima untuk lawan. Mesej
Saya kata kalau hebat macam mana pun pimpinan DAP atau keadilan atau PAN, tapi rakyat tak bersedia. Jenuh tak boleh Aziz lagi. Sabar, terima. Orang Melayu kena terima. Fikir siang, ni boleh. Orang nanti sekarang tak payah. Tak payah Kebun Aziz nak turun tegang kerana orang siap untuk tumbangkan UMNO dan PN. Itu bagi mereka cukup penting. Untuk apa? Kita tahu apa yang kita nak. Saya kata pertama soal nilai. Saudara, tak boleh hina orang. Tak boleh ugut kau. Kita angkat darjat orang bawah nilai. 5 bulan pilihan raya. InsyaAllah 6 hari bulan tubuh kerajaan Pakatan Rakyat. InsyaAllah 7 hari bulan kita umumkan harga minyak seluruh negara turun. Bulan Mei juga kita batalkan hutang PTPTN seluruh negara. Dulu kita janji bila-bila, sekarang dah kita tetapkan tarikh pun dah. Pening lah saya nak fikir. Nanti tak apa pening saya lah. Ya, bukan senang. Nak fikir, nak turun harga minyak, hilang pendapatan negara berapa 10 bilion, nak tampung di mana. Tak apalah. Itu pening pimpinan Pakatan Rakyat. Kerajaan sudah tak payah pening. Sudah semua fikir nak turun harga. Itu cukup. Kemudian PTPTN. Kemudian kita tahu orang Melayu Johor ada nak pergi sekolah agama. Orang Cina pergi sekolah Cina. Ada yang India pergi sekolah Tamil. Lain majoriti sekolah kebangsaan. Bagaimana keadaan? Saya kata yang tak boleh tolak ansur apa dia? Semua sekolah ikut usaha meningkatkan mutu penguasaan bahasa Melayu dengan cukup baik. Ya, betul. Sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil, bahasa Melayu tak boleh cakap sekarang. Sekarang kadang-kadang dah habis form 5, bahasa Melayu kita bukan. Tak boleh. Ini Malaysia. Bahasa kebangsaan mesti didaulat dan dimartabatkan. Kalau ini diterima, dasar Pakatan Rakyat, semua sekolah kita bagi bantuan penuh. Sekolah kebangsaan, sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil, bantuan penuh oleh kerajaan. Dia makan belanja. PTPTN batal 6 bilion. Bantuan penuh tambah lagi 6 bilion, 12 bilion. Turun minyak hilang lagi berapa puluh. Tadi abang beritahu ni dia rahsia. Berapa banyak turun. Mana mari duit? Jawabnya ada. Jawabnya laporan ketua audit negara 1 tahun bocor berapa, membazir berapa, rasuah berapa. Bukan saya kata. Ini bukan Pakatan Rakyat. Ini laporan ketua audit negara, laporan kerajaan. Beli komputer 4,000, charge 14,000. Beli screwdriver RM1.80, charge RM18. Ya, ini adalah laporan. Buat sekolah harga 40 juta, sekolah rendah, charge 48 juta. Semua beli skopin umpamanya, komisen 500 juta. Semua ini dia kira 1 tahun bocor dan rasuah 20 bilion ringgit. Ya. Saya kena tengok orang UMNO di bawah ni hidup lain. Orang curi depan mata. Uang penternak lembu untuk anak Melayu, India yang Sikh, yang miskin. Kamu menteri ambil, dia kata apa? Datang ke kampung, ketua wanita ada tim. Terima kasih lagi. Terima kasih banyak, dah datang datang lagi. Curi dan lembu lagi. Dia mati kita sebab itu. Dia tak boleh jawab. Fitnah ni apa? Fitnah ini mencerca orang, mengaibkan orang tanpa bukti. 256 juta ini bukan angka saya, angka kerajaan. Cuma dia tak sebut wang lembu. Dia sebut, Datuk Najib bukan dia, Datuk Najib dia semua bunyi besar-besar. Transformasi ekonomi luar bandar. Ya, tajuk dia main.
Transformasi ekonomi luar bandar. Tapi duit apa? Duit lembu yang dicuri itulah. Sebab tu saya masih ingat di parlimen, mula-mula saya bawa, saya tak sebut nama Syarikat. Saya kata menteri, keluarga menteri sanggup ambil wang majoriti orang miskin termasuk orang Melayu peternak lembu. Saya ambil file, saya lempar dalam parlimen. Saya kata bangun, ada di parlimen. Bangun, saya kata. Kamu kalau kamu beri nafi yang ini, kamu cakap soal Melayu, kamu pergi kampung, kamu cerita kami ambil orang Melayu atau kianat orang Melayu, jual negeri pada Cina. Kamu bangun. Bagaimana kamu diam bila wang orang miskin diambil begitu rupa? Seko macam mana? Ya, tak tahu. Di balik kampung, orang ni nama Yahudi. Bapak nama Yahudi. Geram lah tu. Ya. Dia tak jawab itu, dia depan tak jawab. Dia maki kat luar je. Saya tak peduli. Apa yang dia tak maki dari beritahu je. Habis di situ. Sebut je. Habis ingat, Sulu Anwar. Semua salah Anwar. Itu budak UiTM start motor minyak tak ada. Anwar ni salah. Dia baru itu hujan, air naik sikit. Anwar. Tapi nak jangka aku. Tapi tak apa. Ya kita tahu. Perangai mereka. Soalnya ni tak berjawab. Sudah. Kamu ni dihina kita. Kamu ni kita fitnah apa? Laporan ini laporan kerajaan. Cuma dia ingat kita tak tahu baca sebab laporan kebang je ni. Dia masuk sini, macam ni. Dia tak kata dua lebu. Transformasi ekonomi luar bandar. 250 juta untuk peternak dinilai begini. Tak tahu sampai dapat. Nasib baik saya ni bagi kewangan 8 tahun. Ada dah cerdik sikit. Kita tahu. Lepas itu saya beritahu Rafizi, you jangan sibuk cerita lain, you selesaikan masalah ini. Siasat habis, pergi ke nilai, tengok tempat lembu tu, ambil gambar, tengok syarikat namanya semua, siapa nama syarikat, jual kepada siapa, barulah jadi bongkar, jadi isu besar. Itu pun ketua wanita UMNO, cawangan-cawangan ni pertahan macam tu juga. Apa salahnya? Kita Melayu juga ambil lembu. Menteri jawab ikut prosedur betul. Tak ada salah dari segi peraturan. Menteri Pertanian sebut. Di mana Perdana Menteri? Ikut peraturan, ini memang sesuatu yang dibolehkan. Perdana Menteri kata tak ada apa-apa, laporan rasuah kuliah lebih tak ada. Semua okey. Saya tak kata, tak usah cakap yang lainnya. Saya nak tanya, bolehkah seorang menteri dan keluarga menteri ambil orang begitu banyak hasil yang dikhaskan untuk peternak Melayu atau India yang miskin? Ini sebab saya katakan tadi mula wa nafsi wa ma sawwaha tadi itu apa dia? Dia mula dan nilai. Ini bukan soal peraturan. Perompak ini dia ikut peraturan agama yang pandai. Sebab tu saya kata, dulu saya sebut kan, you ambil 500 juta wang skopin, lepas lah you panggil commission halal. Sarjan polis ambil 500 ringgit, corruption haram. Corruption tak boleh, commission boleh. Istilah aja lain, rompak serupa. Satu rompak kecil, satu rompak besar. Rompak besar nama commission, rompak kecil nama corruption. Jadi kita ni siapa? Rakyat ni diperbodohkan begitu rupa. Sebab itulah saya kata kita harus ada semangat untuk bawa perubahan, islah mastata. Ada dibawa kes berbau ni untuk menolagakan ya, keadilan, pas itu gini. Tapi alhamdulillah hari itu kebetulan adalah salah faham sikit di bawah ni. Yang bawah ni kekal kan. Tapi saya bila dengar berita ada pertanggahan 6 pertindahan kerusi itu, yang Kota Damansara tu lain. Kota Damansara itu memang sebab kursi itu PSM ya, bertanding atas logo keadilan.
Tapi yang lain itu kita selesaikan, cuma ada sedikit salah di bawah. Dan hari pengamaan calon, semua saya tadi di Terengganu, saya di Matampau. Jadi saya masa itu saya tak bagi satu dua hari saya. Jadi kita tengok agenda lebih besar. Begitu tengok tuntutan, kalau tuntutan, tanya orang Kanada semua dia nak tani, tanya orang PAS semua nak tani. Kalau boleh di Tanjung boleh nak tani, kalau di AP pun itu juga. Jadi kita kata tak apa, di bawah ni tutup bisa biar. Bagi kita 2 hari, betul. Gua haji awam balik, 10 minit kita bincang selesai. Tapi utusan Malaysia perpecahan besar. Oh. TV3 15 minit, satu kita pecah. Ni yang naik ketua wanita UMNO tadi bebas tak sejam. Naik ketua wanita UMNO, timbalan menteri di Tasik Berugor. Jadi banyak. Tapi saya tak ada masalah. Kita berikan ke. Sekarang alhamdulillah kita hanya tumpu perhatian tiap calon PAS, tiap calon keadilan, tiap calon DAP kita mesti usaha menangkan di negeri Johor dan juga di Parlimen. Baru boleh kita bawa Tuhan. Jadi saya sekali lagi nak ucap terima kasih, nak kenalkan Narai calon tadi yang rasmi. Kalau ada yang calon 2 orang, tak ada. Tak ada. Siapa-siapa nak calon bagi tahu diri tu. Boleh kita boleh, yalah bukan. Tak, kali ini mana tahu tahun depan tu nunggu. Kena booking di awal. Baik. Kita perkenalkan tokoh muda yang pernah menjadi pegawai bank muamalat dan aktif terutama di cabang Batu Pahat, Timbalan Pengarah Pilihan Raya Keadilan Negeri dan ahli Biro Politik Keadilan Johor, iaitu saudara dari Parlimen 149 Seri Gading, saudara Muhammad Khuzan Abu Bakar. Kita dua adik nampak. Baik. Untuk calon Don Parit Raja N22 Parit Raja, betul tak? Ya. Betul. Nur Khalid Sakib, calon Don Parit Raja yang mewakili PAS atas nama Pakatan Rakyat. Yes. Parit Raja ni orang Jawa ya. Saya tak ada darah Jawa. Saya Pulau Pinang tak ada Jawa. Tapi menantu saya Jawa. Sampai hari-hari tempe. Jadi saya katakan anak saya, tukar-tukar lah. Kali tempe, esok sambil belacan, aku kena bawa lah. Hari-hari tempe dah. Jawa betul. Ni Jawa kerajaan Jawa pekat tu ni. Ponorogo. Kemudian bukan dari itu, cucu saya nama Sulaiman. Jadi bila pagi-pagi main-main dia duduk mak kita, Wak Leman. Jangan saya apa-apa. Saya nak panggil itu Wak Leman. Anak saya Sulaiman. Iyalah, dia Jawa, Wak Leman lah. Pagi tadi sempat lagi. Dulu nak pergi pejabat saya kata, Wak Leman. Jadi adalah hubungan Jawa saya hari-hari duk cakap Jawa dengan dia. Baca balik Ronggo Warsito. Baik. Untuk Don Parit Yakni N21 Parit Yakni, kita perkenalkan kawan saya lama, seorang pendidik, dulu SMK Taman Universiti kan. Tak tahu tak apa itu semua saya tahu, saya nak kenalkan saja kawan lama saya, iaitu Cikgu Aminul Buddha bin Haji Hasan. Reformasi. Lawan tetap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, ada dua lagi. Oke, masyarakat saya akan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan terus ke tapak program di Semarang, dan kita doakan tiga calon kita dan beliau selamat dan diberi bantuan oleh Allah SWT. Oke, satu lagi pengumuman, kalau nak panjang lagi untuk mendengar lagi ucapan calon-calon kita terus kepada Jambul. Pada malam ini satu lagi ceramah di pada Jambul. Insya Allah.